Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na. Wa nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fi daraini amin. Baik, kita sambung kita punya pelajaran. Tak. Pada bab na'at. Na'us sabit na'at. Tak. Tu tak kat meja. Tu itu balik. Okay, jadi sifat na'at. Na'at ni panggilan pada ulama' kufah. Jadi kalau ulama' kufiyin, diorang panggil an-na'tu. Okay. Kalau ulama' basah, dia panggil as-sifatu. Na'at pada man'ut. Sifat pada mausuf. Okay, sekarang ni bab sifat lah, kita nak cerita pasal bab sifat. Sifat ni yang terjemah bahasa Melayu dia yang Zaid yang handsome. Rumah yang besar. Fatimah yang cantik. So, contoh macam Fatimah yang cantik. So, yang cantik itu sifat. Fatimah itu adalah mausuf. Yang cantik itu na'at. Fatimah itu adalah mausuf. Sifat-sifat lah. Kalau mausuf, empunya sifat. Yang terjemah lafzi dia yang disifatkan akan ia. Yang disifatkan akan ia. Contoh macam rumah itu, bukan. Rumah yang besar. So, rumah itu mausuf. Yang besar itu adalah sifat. Dengan kata lain, rumah itu man'ut, yang besar itu na'at. Okay. So terjemah dia yang jelah terjemah dia. Okay. Muka surat 292 An-na'us sabi' an-na'tu. Na'at. Wa fihi khamsu masailah. Dan padanya ada 5 masalah. Al-mas'alatul ula ma huwa an-na'tu. Masalah yang pertama, apakah dia na'at? An-na'tu ni takrif dia. Huwa wasfun yusafu bihi ma qablahu wa yusamma bisifati. Dia adalah satu sifat yang disifatkan dengannya akan perkataan sebelumnya. Ma qablahu tu, ma tu korang terjemah dengan perkataan kalimah. Perkataan sebelumnya nya sifat. Wa yusamma bisifati. Dan dinamakan akan ia sifat itu dengan as-sifah. Okay. Al-mas'alatu tsaniyah. Masalah yang kedua, ma i'rabun na'ti. Apakah ia i'rab na'at? An-na'tu yatba'ul man'uta ay al-mausufa fi raf'i wan nasbi wal jarri. Na'at itu mengikuti man'utnya, yakni mausufnya, dari segi halat rafa', nasab dan jar. Jadi, kalaulah kata contoh macam Zaid itu handsome. Zaidun wasimun. Okay. So, Zaid dia berada dalam keadaan rafa'. So, kita letak sifat dia. Wasimun. Dia mesti rafa' juga. Sebab apa? Zaid itu rafa'. So, bila mana dia punya man'ut dia rafa', so automatik sifat dia pun dalam keadaan rafa'. Bila mana man'ut dia dalam keadaan nasab, so automatik sifat dia pun dalam keadaan nasab. Bila mana man'ut dia dalam keadaan jar, automatik dia punya sifat dia sifat dia dalam keadaan jar. Bila mana dia punya mausuf dia rafa', so dia punya sifat pun dalam keadaan rafa' lah. So sifat akan mengikuti mausufnya dari segi rafa', nasab dan jar. Itu satu. Kemudian dia akan mengikuti sifat dia dari segi muzakkar muannas. Itu dua. Kemudian dia akan mengikuti sifat akan mengikuti mausufnya dari segi mufrad tasniah jamak. Macam tu. So 3 benda tu lah. Basically. Okay, so kita nak masuk pada sifat yang mengikuti mausufnya dari segi rafa', nasab dan jar. Kau ingat sifat dengan na'at benda sama tau. Sifat na'at benda sama. Mausuf dengan man'ut benda yang sama juga. Okay.
So na'at itu mengikuti man'ut yakni mausuf pada segi rafa', nasab dan jar. Fa idza kana al-man'utu marfu'an ja'a na'tu marfu'an. Bila mana man'ut itu dalam keadaan marfu', maka datangnya na'at itu dalam keadaan marfu' juga. Wa idza kana al-man'utu mansuban ja'a na'tu mansuban. Bila mana man'ut itu dalam keadaan mansub, nasab, datang na'at dalam keadaan nasab juga. Wa idza kana al-man'utu majruran ja'a na'tu majruran. Bila mana man'un itu dalam keadaan majrur, maka datang na'at itu dalam keadaan majrur juga. Contoh yang pertama, Ja'a Zaidun al-mujtahidu. Telah datang oleh Zaid yang rajin. Ha. So contoh pertama tu, Zaidun tu marfu' kan? Okey. Kemudian al-mujtahidu pun dalam keadaan rufa'. Marfu' ikut Zaidun. So Zaidun tu adalah man'ud, mausuf, al-mujtahidu. Dia isim fa'il. Dia sifat. So pun dalam keadaan rafa. So korang tengok al-mujtahidu ikut Zaid. Dia ikut pertama dari segi apa? Rafa, nasab dan jar. Yang kedua, dia ikut dari segi muzakkar muannas. So bila mana Zaid tu muzakkar, al-mujtahidu pun muzakkar. Dan lah kalau Zaid tu kita tukar dengan lafaz Fatimatu. So sifat dia akan letak al-mujtahidatu. Tu yang kedua, muzakkar muannas. Yang ketiga, dia ikut dari segi ma'rifah nakirah. Ma'rifah nakirah. Zaidun ma'rifah. So al-mujtahidu pun ma'rifah juga sebab ada alif lam. Yang keempat, dia ikut dari segi mufrad, tasniah, jamak. Kalau dia punya Zaidun tu mufrad, so al-mujtahidu pun mufrad. Kalau Zaidani tasniah, so al-mujtahidani. Zaiduna, al-mujtahiduna. So ingat empat tu Sifat akan mengikuti mausuf dia. Yang pertama dari segi rafa', nasab dan jar. Yang kedua, dari segi makrifat muzakkar muannas. Yang ketiga, dari segi makrifat nakirah. Yang keempat, dari segi mufrad tasniah jamak. Empat benda ni. Okey, contoh yang kedua. Akramtu Zaidan al-mujtahida. Aku telah muliakan akan Zaid yang rajin. So, Zaidan dalam keadaan mansub. Nasab kan? So, dia mausuf lah. Dia man'ud. Kemudian, sifat dia al-mujtahida. Mengikuti tak? Mengikuti tak dari segi empat tu? Mengikuti. Contoh yang ketiga, marartu bi Zaidin al-mujtahidi. Sama juga, al-mujtahidi sifat dia mengikuti mausuf dia, man'ud dia iaitu Zaidin dalam keadaan jar. Okey, atau dihu, penerangan. Idza ta'ammalta kalimah al-mujtahid fi hadhihi amsilah salasa wajadta i'rabaha taghayyara wafaqan lil mausufi qablaha. Penerangan bila mana kamu melihat pada kalimah al-mujtahid pada tiga contoh ini, kamu akan mendapati i'rabnya berubah ia. Mengikuti, menyamai bagi mausuf yang sebelumnya. Fafil misalil awal, maka pada contoh yang pertama, ja'a Zaidun al-mujtahidu tu, rufi'at, dia dirofakkan akan sifat itu, li'anna al-mausufa Zaid marfu' kerana mausuf dia iaitu Zaid itu marfu'. Wal fi misal lisani, pada contoh yang kedua, nusibat, sifat itu dinasabkan kerana mausuf dia Zaid, dia dalam keadaan mansub. Dan pada contoh yang ketiga, jurrat, dia dijarkan, sifat itu dijarkan kerana sungguhnya mausuf itu Zaid dalam keadaan majrur. Okey. Wa yakunu i'rabul misal al-awwal bima yali. Akan menjadilah i'rab bagi contoh yang pertama dengan contoh yang berikut. Jaa fi'lun madin mabniyun ala al-fatih. Jaa fi'il madi mabni ala al-fatih sebab jaa fi'il madiyan. So Zaidun fa'ilun marfu'un bid-dhammati zahirah. Al-mujtahidu na'tun marfu'un bid-dhammati zahirah. Na'at dia marfu' dengan dhammah zahirah juga. Dia ikut Zaid kan. Wa yakunu i'rabul misal tsani bima yali. Ni i'rab contoh yang kedua pula. Akramtu Zaidan al-mujtahida. Akramtu fi'lun madin mabniyun ala sukun liittisalihi bita'il fa'il. Fi'lun madin. Okay. Watta'u dhamirun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Zaidan. Zaidan maf'ulun bih mansubun bil fathati zahirah. So maf'ul bih hukum dia mansub. So confirm sifat dia pun ikut mausuf iaitu mansub. Al-mujtahida na'tun mansubun bil fathati zahirah. Okey, seterusnya wa yakunu i'rabul misal salis bima yali. Ni i'rab bagi contoh yang ketiga tu. Marartu bi Zaid al-mujtahid.
Marartu fi'lun madin mabniyun ala sukun liittisalihi bita'il fa'il والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل بزيد الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل لها من الإعراب وزيد اسم مجرور بالكسرة الظاهرة المجتهدي صفته نعت مجرور بالكسرة الظاهرة. Okay. Habis masalah pertama. Masalah pertama nak cerita pasal sifat mengikuti mausuf dari segi rofa', nasab dan jar. Tahu? Sifat mengikuti mausuf dari segi rofa', nasab dan jar. Okey, ni yang kedua. Al-mas'alatu salisah. Masalah yang ketiga. Hal yatba'un na'tu al-man'uta fi ta'rifihi wa tankirihi. Masalah yang ketiga, adakah mengikuti oleh na'at akan man'ut dari segi makrifahnya dan nakirahnya? Jawapannya, na'am. Ya. An-na'tu yatba'ul man'uta ay al-mausuf fi ta'rifihi wa tankirihi. Na'at itu mengikuti man'ut, iaitu mausufnya dari segi makrifahnya dan nakirahnya. Fa'idha kana al-man'utu ma'rifatan, bila mana man'ut itu dalam keadaan ma'rifah, kana na'tu ma'rifatan. Adalah na'at itu juga dalam keadaan ma'rifah. Wa idza kana al-man'utu nakiratan, bila mana man'ut itu dalam keadaan nakirah, kana na'tu nakiratan. Adalah na'at itu dalam keadaan nakirah juga. Misalul awal, contoh yang pertama. Ja'ar rajulu al-karimu. Telah datang oleh lelaki yang mulia. So, ar-rajulu. Ar-rajulu itu rafa' kan. So, dia punya sifat al-karim yang mulia pun rafa' juga. Kemudian ar-rajulu ma'rifah. Ma'rifah apa? Ma'rifah dengan alif lam. So, sifat dia pun ikut juga ma'rifah dia. Alif lam buh kan. Okay, contoh yang kedua. Ja'a rajulun karimun. Telah datang oleh lelaki yang mulia. So, rajulun mufrad. Karimun pun mufrad. Rajulun rafa'. Karimun pun rafa'. Kemudian rajulun nakirah. Karimun pun nakirah. Mengikuti. At-tawdihu, penerangan. Idza ta'ammalta kalimatai al-karim, karim, bila kamu melihat pada dua kalimah ini, iaitu al-karim dengan karimun, fi hazaini misalaini, pada dua contoh ini, wajadtahuma ja'ata wafaqan lil mausufi qablahuma min haisu at-ta'rifu wat-tankiru. Kamu akan mendapati mereka berdua, dua kalimah ni, mereka berdua datang untuk menyamai bagi mausuf sebelum mereka berdua dari segi makrifah dan nakirah. Fafil misalil awal, maka pada contoh yang pertama, ja'an na'tu, datang oleh na'at itu, iaitu al-karim dari segi makrifatan, makrifah. Lianna mausufa ar-rajulu makrifatan, kerana sesungguhnya mausuf, yakni ar-rajulu itu adalah makrifah. Wafil misalil sani, pada contoh yang kedua, ja'an na'tu karim, datang na'at itu, sifat itu, yakni karim, nakiratan dalam keadaan nakirah, li'annal mausufa rajulun nakiratan. Li'annal mausufa rajulun nakiratun. Kerana sungguhnya mausuf, iaitu rajulun itu dalam keadaan adalah nakirah. Okay, itu yang kedua. So, dia sifat mengikuti mausuf dari segi ma'rifah dan nakirah. Okay, masalah yang keempat. Al-mas'alatu rabi'atu. Hal yatba'un na'tu al-man'uta fi tadhkirihi wa ta'nisihi. Adakah mengikuti na'at akan man'utnya dari segi muzakkarnya dan mu'annasnya? Jawapannya, na'am. Ya. An-na'tu yatba'ul man'uta ay al-mausufa fi tazkirihi wa ta'nisihi. Na'at itu mengikuti man'utnya, iaitu mausufnya dari segi muzakkarnya dan mu'annasnya. Fa'idha kana al-man'utu muzakkaran, kana na'tu muzakkaran. Bila mana adalah man'ut itu muzakkar, maka adalah na'at itu pun muzakkar. Wa idha kana al-man'utu mu'annasan, bila mana man'ut itu mu'annas, kana na'tu mu'annas. Adalah na'at itu juga mu'annas. Contoh yang pertama. So, nak cakap sini, sifat mengikuti mausuf dia, na'at mengikuti man'ut dari segi muzakkar dan mu'annas. Okay, contoh yang pertama, faza talibun mujtahidun. Telah berjaya oleh seorang pelajar lelaki yang bersungguh-sungguh ia. Contoh yang kedua, fazat talibatun mujtahidun. Telah berjaya oleh pelajar perempuan yang bersungguh-sungguh ia. So, korang tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama, mujtahidun. Dia muzakkar. Sebab dia punya mausuf dia, talibun tu muzakkar. Contoh yang kedua, mujtahidatun, di mu'annas ada tamar butoh, alamat mu'annasnya.
dia mengikuti mausufnya talibatun. Sebab talibatun ni muannas. Ada ta marbutah alamatnya. So mengikuti kan dari segi muzakkar muannas kan. Okay, atau dihu penerangan. Idza ta'ammalta kalimatai mujtahidun mujtahidatun. Bila mana kau melihat pada dua kalimah ini, mujtahidun dan mujtahidatun, fi hazaini misalaini, pada dua contoh ini, wajadtahuma ja'ata wafaqan lil mausufi qablahuma min haisu at-tadhkiru wa ta'nisu. Kamu akan mendapati mereka berdua datang untuk menyamai mausuf sebelum mereka berdua dari segi muzakkar dan muannas. Fafil misalil awal, maka pada contoh yang pertama, ja'a na'tu mujtahidun mudhakkaran, datang na'at iaitu mujtahid dalam keadaan muzakkar. Li'anna al-mausufa ar-rajulu muzakkarun, kerana mausuf tu iaitu rajulun adalah ar-rajulu itu adalah muzakkar. Wa fil misal tsani, pada contoh yang kedua, ja'a na'tu mujtahidatun muannasan, datang na'at iaitu mujtahidatun dalam keadaan muannas. Li'anna al-mausufa talibatun muannasun, kerana sungguhnya mausuf tu iaitu talibatun adalah muannas. Okay. Faidatun, ini satu faedah. Mata la yatba'un na'tu al-man'uta fi tazkirihi wa ta'nisihi. Bila tidak mengikuti na'at akan man'ut ni dari segi muzakkar dan muannasnya. Sepatutnya sifat dia mesti mengikuti mausufnya dari segi muzakkar dan muannas. Tapi ada tak sifat yang mengikuti sifat yang tidak mengikuti mausufnya dalam keadaan muzakkar muannas? Ada tak? Ada. Satu contoh ni. Okey, tengok. La yatba'un na'tu al-man'uta ay al-mausuf, tidak mengikuti oleh na'at akan man'utnya iaitu mausuf fi tazkirihi wa ta'nisihi, pada muzakkarnya dan muannasnya, idza kana al-wasfu li ghairil man'ut, bila mana sifat itu untuk selain daripada man'ut. Sifat tu bukan untuk man'ut, sifat tu untuk selain daripada man'ut. Sifat itu ditujukan bukan untuk man'ut. Nanti dia bagi contoh dia. Wa innama yatba'ul ismu alladhi ba'dahu. Dan hanya sahaja dia akan mengikuti akan isim yang berada selepasnya. Wa innama yatba'ul isma alladhi ba'dahu. Dan hanya sahaja dia akan mengikuti sifat itu, dia akan mengikuti al-isma, isim yang berada selepasnya. Nya sifat. Selepas sifat tu ada isim. So sifat tu akan mengikuti isim. Wa hadha yusamma bin na'tis sababi. Dan ini dinamakan na'at sababi. Okey, tengok contoh. Misalul awal. Ja'a at-talibu al-fadilatu ummuhu. Telah datang oleh seorang pelajar yang al-fadilatu, yang lebih afdal, lebih utama, lebih bagus, yang bagus ibunya. Yang baik ibunya. Berarti al-fadilah. Okay. So, kalau tengok dekat perkataan merah tu, al-fadilatu. So, sepatutnya al-fadilatu dia adalah sifat bagi at-talib, yang, sebab at-talibu yang, al-fadilatu ummuhu. Okay, tapi sifat tu dia bukan ditujukan untuk at-talib. Dia ditujukan kepada ummu, ibunya. Ibunya ni talib. So kalau ibu ni dia muannas. So walaupun sifat tu dia mengikuti at-talibu dari segi ma'rifah nakirah, dari segi rafa' nasab jar, dari segi mufrad tasniah jamak, tapi dia tidak mengikuti dari segi muzakkar dan muannas. Sebab muzakkar dan muannas tu akan pergi kepada isim selepasnya iaitu ummu. Ini dipanggil na'at sababi. Okey, satu keadaan. Okey, yang sebelum ni dia na'at hakiki. Na'at hakiki ni betul-betul sifat tu memang ditujukan untuk mausuf depan dia. Ini na'at sababi, sifat dia ditujukan selepas daripada dia. Okay. Contoh yang kedua. Ja'at talibatu al-fadilu abuha. Telah datang oleh pelajar perempuan yang lebih utama oleh bapanya. Yang baik oleh bapanya. So, al-fadilu. Yang di merah tu, dia akan menjadi sifat kepada at-talibu. Yang, tahu. Dia akan mengikuti dari segi rafa' nasab jar.
Kemudian muzakkar mufrad tasniah jamak, ma'rifah nakirah. Tapi dari segi muzakkar muannas dia tak ikut at-talibatu. Sebab apa? Dia na'at sababi. Sifat tu ditujukan untuk abu. Tapi terjemah dia still yang. Ja'at talibatu yang. Telah datang oleh pelajar perempuan itu yang lebih utama oleh bapanya. So dia tak mengikuti dari segi muzakkar muannas lah. Muzakkar muannas ni dikecualikan dalam bab na'at sababi. Na'at sababi ni apa? Sifat itu ditujukan untuk selepasnya, isim yang berada selepasnya. Sebelum ni na'at hakiki dia sifat. Dia first datang mausuf, kemudian baru sifat. Contoh macam rumah yang cantik, Zaid yang handsome, Fatimah yang cantik. So kan datang mausuf dulu baru sifat. Kan datang man'ut dulu baru na'at. Jadi kalau itu na'at hakiki, yang mana sifat tu akan pergi ke depannya. Tapi kalau na'at sababi, sifatnya tu dituju ke belakangnya. Itu na'at sababi. So kalau na'at sababi ni dia akan mengikuti hanya mengikuti dia punya depan dia tu, isim depan dia tu hanya mengikuti dari segi ma'rifah rafa' nasab jar pertama. Rafa' nasab jar, ma'rifah nakirah dengan mufrad tasniah jamak. 3 benda ni je. Dia tak mengikuti dari segi muzakkar muannas. Muzakkar muannas dia akan mengikuti isim selepasnya. Tengok isim selepas itu muzakkar ke muannas. Contoh yang pertama, isim selepasnya tu di muannas. So sifat dia tu akan jadi tak muannas. Kalau contoh yang kedua, abu. Abu muzakkar. So sifat dia tu akan letak muzakkar. Walaupun isim depan dia tu muannas. So na'at sababi ni mengikuti 3 benda je. Dia tak mengikuti dari segi muzakkar muannas je. Kalau na'at hakiki, 4 benda tu. Rafa' nasab jar, mufrad tasniah jamak, muzakkar muannas, ma'rifah nakirah. Right? Okay. At-tawdihu, penerangan. Iza ta'ammalta kalimatai al-fadilah, bila kamu melihat kepada dua kalimat al-fadilah dengan al-fadil, pada dua contoh ini, kamu akan mendapati mereka berdua datang untuk menyamai bagi isim yang berada selepas na'at dari segi muzakkar dan muannas. Maka pada contoh yang pertama, datangnya na'at iaitu al-fadilatu muannasan dalam segi muannas. Li'anna al-isma alladhi ba'dahu ummuhu muannasun, kerana sesungguhnya isim yang berada selepasnya iaitu ummu adalah muannas. Wa fil misal lisani, pada contoh yang kedua, ja'an na'tu al-fadilu muzakkaran, datang na'at itu iaitu al-fadil dari segi muzakkar. Li'anna al-isma alladhi ba'dahu abuha muzakkarun, kerana sesungguhnya isim yang berada selepasnya iaitu abu adalah muzakkar. Okay, habis. So itu masalah yang itu ketiga lah. Yang ketiga, yang pertama tadi rafa' nasab jar. Yang kedua, ma'rifah nakirah. Yang ketiga, muzakkar muannas. Yang keempat, al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, hal yatba'un na'tu al-man'uta fi ifradi wa tasniyatihi wa jam'ihi. Adakah mengikuti oleh na'at akan man'utnya dari segi mufradnya, tasniah dia dan jamaknya? Jawapannya, so nak cakap apa ni? Ni soalan dia apa? Adakah sifat tu dia akan mengikuti kalau mausuf dia tu mufrad? Sifat dia mufrad juga ke? Kalau mausuf dia tu tasniah, sifat dia tasniah juga ke? Kalau mausuf dia jamak, so sifat dia jamak juga ke? Okay. Al-mas'alatul khamisah. Okay, na'am, ya. Jawapannya ya. Okay. An-na'tu yatba'ul man'uta ay al-mausufa fi ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ihi. Na'at itu mengikuti man'utnya iaitu mausuf dari segi mufradnya, tasniah dia dan jamaknya. Fa'idha kana al-man'utu mufradan, kana na'tu mufradan. Bila mana man'ut itu adalah mufrad, adalah na'at itu juga mufrad. Wa idza kana al-man'utu musanna, bila mana man'ut itu musanna, kana na'tu musanna, adalah na'at itu musanna. Wa idza kana al-man'utu jam'an, kana na'tu jam'an. Bila mana man'ut itu dalam keadaan jamak, maka na'at dia juga jamak. Contoh yang pertama, ra'aitu Zaidan. Okey, jap
Okay. Okay. So, sama eh. Okay, contoh dia. Contoh yang pertama. Ra'aitu Zaidan al-Batla. Okay. Aku telah melihat Zaid. Zaid yang al-Batla ni dia sebenarnya wira. Hero. Hero-hero. Yang perkasa ke. Yang menumpaskan musuh. Okay, so contoh yang pertama tu kalau korang tengok. Ra'aitu Zaidan al-Batla. So Zaidan dia punya mausuf. Dia punya man'ud. Mufrad. Al-Batla ni pula mufrad. Contoh yang kedua. Ra'aitu az-Zaidani az-Zaidaini al-Batlaini. Aku telah melihat akan dua orang Zaid yang bersifat wira, hero. So al-Batlaini dia tasniah juga. So sebab dia ikut dia punya mausuf dia pun tasniah, musanna. Contoh yang ketiga, ra'aitu ar-rijala al-abtala. Aku telah melihat akan ramai lelaki yang bersifat hero, wira. So al-abtala tu dia mausuf, dia jamak taksir. Abtalun. Daripada masdar, daripada mufrad dia al-batlu. So al-abtala ni dia jamak sebab dia mengikuti dia punya mausuf dia, ar-rijala pun jamak. Okay. So kau tengok kan, sifat dia akan mengikuti mausuf dari segi mufrad tasniah jamak. Okay, at-tawdihu, penerangan. Iza ta'amalta an-na'ta, bila mana kau melihat pada na'at pada contoh-contoh ini, wajatahu ja'a wafqan lil mausufi qablahu. Kamu akan mendapati dia datang dalam keadaan untuk menyamai mausuf sebelumnya. Min haisu al-ifradu wa tasniyatu wal jam'u. Dari segi mufrad tasniah jamak. Fafil misalil awal, maka pada contoh yang pertama, datangnya na'at iaitu al-batlu mufrad. Kerana mausufnya Zaid juga mufrad. Wafil misal lisani, pada contoh yang kedua, datang na'at iaitu al-batlaini musanna. Kerana sungguhnya mausuf dia pun az-zaidani musanna. Pada contoh yang ketiga, datangnya na'at iaitu al-abtal jamak. Kerana sungguhnya mausuf dia ar-rijal pun jamak. Okay. Faedatun. Ini satu faedah. Mata la yatba'un na'tu al-man'uta fi ifradi wa tasniyatihi wa jam'ihi. Bila tak mengikuti na'at akan man'utnya dari segi mufrad tasniyah jamak. So kita cakap tadi, ikut kaedah sifat ataupun na'at, dia akan mengikuti man'ut dia, akan mengikuti mausuf dia dari segi mufrad tasniyah jamak. Ada tak terkecuali kes yang mana dia tak mengikuti mufrad tasniyah jamak? Macam tadi lah, muzakkar muannas kan? Sifat tak mengikuti mausufnya dari segi muzakkar muannas bila mana dia adalah na'at sababi. Okey. Ini pula sifat tak mengikuti mausufnya dari segi mufrad tasniah jamak bila? Tengok. La yatba'un na'tu al-man'uta ay al-mausuf. Tidak mengikuti na'at akan man'ut iaitu mausuf fi ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ihi, pada mufradnya dan tasniah dan jamaknya, idza kana al-wasfu li ghairil man'ut, bila mana adalah sifat itu untuk selain daripada man'ut. Wa innama yakunu mufradan daiman walau kana al-man'utu musanna aw jam'an, wa hadha yusamma bin na'ti sababi. Okey, dan hanya saja akan menjadilah mufrad selama-lamanya. Akan menjadi ia sifat itu mufrad selama-lamanya, walaupun adalah man'ut itu musanna ataupun jamak. Dan sifat ini dinamakan na'at sababi. Contoh, akramtu at-taliba al-fadila abuhu. Aku telah memuliakan akan seorang pelajar lelaki yang lebih utama oleh bapanya. Okey, tak apa, sebab tu mufrad. Tengok contoh yang kedua. Akramtu at-talibaini al-fadila abuhuma. Aku telah memuliakan akan dua orang pelajar lelaki yang lebih utama oleh bapa bagi mereka berdua. So kalau korang tengok al-fadila. Al-fadila yang contoh yang kedua tu. Al-fadila tu mufrad. Padahal mausuf dia at-talibaini. Dia tasniah. Dia tak mengikuti dari segi mufrad tasniah jamak. Dia mengikuti isim selepasnya. Abu. Abu tu dia mufrad. Walaupun huma tasniah tapi abu tu mufrad. Lafaz mufrad. So dia mengikuti.
isim selepasnya. Ini pun na'at sababi. Contoh yang ketiga, akramtu at-tullaba al-fadila abuhum. Aku telah muliakan akan pelajar-pelajar lelaki itu yang mulia oleh bapa mereka. So, contoh yang ketiga, al-fadila, dia tetap mufrad walaupun dia punya mausuf dia at-tullabu jamak. Sebab dia mengikuti isim selepasnya. Sifat itu ditujukan kepada abu, isim selepasnya. Okey, senang cerita. Senang cerita Na'at, ni Ustaz simpulkan lah kan. Ustaz simpulkan, Na'at ni dia terbagi pada dua. Na'at hakiki, Na'at sababi. Tahu. Na'at hakiki tu apa? Pertama saya kita tengok Na'at hakiki. Na'at hakiki ni sifat. Depan dia ada mausuf. Maknanya apa? Mausuf datang first, kemudian lepasnya sifat. Contoh macam rumah yang besar. Mausuf, kemudian selepasnya ada sifat yang besar. Pertama, rumah, mausuf. Yang besar, sifat. Okay. So, al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun, rumah yang besar. Bukan, sorry. Baitun kabirun, rumah yang besar. First datang mausuf kan. Kemudian datang sifat dia yang besar. Okay. Ini na'at hakiki. So, na'at hakiki ni, dia punya sifat tu akan mengikuti mausufnya empat. Empat benda ni. Pertama, dari segi rafa' nasab jar. Kedua, dari segi muzakkar muannas. Ketiga, dari segi ma'rifah nakirah. Keempat, mufrad tasniah jamak. Okay. Sementara na'at yang kedua adalah, tu habislah na'at pertama. Na'at kedua adalah na'at sababi. Na'at sababi. Contoh macam perkataan ni lah. Kita ambil contoh tadi tu depan kan. Banyak contoh depan tu kan. Yang faedah-faedah tu kan. Faedatun tu contoh lah. Ja'at talibu al-fadilatu ummuhu. Ataupun contoh yang terbaru ni, akramtu at-taliba al-fadila abuhu. Na'at sababi ni apa? Kita bagi contoh. Na'at sababi ni, Ustaz terangkan dulu. Dia ada mausuf, ada sifat, kemudian ada isim selepas sifat tu. Dan kita tahu bahawasanya sifat itu ditujukan bukan untuk mausuf dia, tapi ditujukan kepada isim selepasnya. Dia tak menjadi sifat. Sebab dia akan menjadi fa'il. Isim selepasnya ni, dia akan jadi fa'il. Sebab biasanya sifat tu datang dalam keadaan isim fa'il lah. Isim fa'il, isim maf'ul. Kan selepasnya kan fa'il. Sifat dia kat depan. Mausuf. Kemudian ada isim selepasnya. Dan sifat tu ditujukan kepada isim selepasnya. Itu na'at sababi. So na'at sababi ni, dia hanya akan mengikuti mausuf dia ni, dua benda je. Tadi saya kat tiga kan, sebab tak masuk yang baru ni. Ni, sekarang dah masuk yang baru ni, saya bagi tahu fully terus lah. Dia akan, na'at sababi ni akan mengikuti mausufnya dari segi, pertama, ma'rifah, pertama, rofa' nasab jar. Rofa' nasab jar. Yang kedua dari segi ma'rifah nakirah. Tu, dua je. Rofa' nasab jar. Yang kedua, ma'rifah nakirah. Dia tak akan mengikuti mausufnya dari segi muzakkar muannas. Itu yang pertama. Yang kedua, mufrad tasniah jamak. Mufrad tasniah jamak, dua benda ni. So, dua akan mengikuti mausuf dia dan dua tak akan mengikuti mausuf dia, akan mengikuti dia punya, dua tu akan mengikuti dia punya isim selepasnya. Nampak tak? Dua ni sifat. Dua sifat kat tengah. Dua ikut mausuf, dua lagi ikut isim selepasnya. So, itulah na'at hakiki dan na'at sababi. Okay, at-tawdihu, penerangan. Iza ta'amalta an-na'ta, apabila kamu melihat pada na'at, iaitu al-fadilah fi hazihil amsilah, pada contoh-contoh ini, wajadtahu ja'a mufradan, kamu akan mendapati dalam keadaan datang dalam keadaan mufrad. Wazalika li'anna al-wasfa fi jami'iha ja'a liwairi man'ud. Kerana sesungguhnya sifat pada kesemua contoh-contoh ini datang untuk selain daripada man'ud. Wa huwa al-ismul ladhi ba'da na'ti abu. Dan dia adalah isim yang berada selepas na'at, iaitu abu. Okay, habis na'at. Empat benda tu lah. Okay, tengok surat sebelahnya. Surat 297.
Jadualun tawdihiyun linna'ti. Korang boleh tengok kat situ apa ta'rif dia. Wa wasfun yusafu bihi ma qablahu wa yusamma bisifah mislu ja'a Zaidun al-Karim. Ini ta'rif dia lah. Kemudian ittiba'uhu lil man'ud. Ni dia mengikuti dari segi dia mengikuti bagi man'udnya apa dia mengikuti. An-na'tu yatba'u man'u tahu mausuf fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi wa ta'rifihi wa tankirihi wa tazkirihi wa ta'nisihi wa ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ihi. Nampak? Na'at itu mengikuti man'udnya dari segi rafa' nasab jar, ma'rifah nakira, muzakkar muannas, mufrad tasniah jamak. Illa dia bagi kecuali, gambaran kecuali. Surah yang mana dia tak mengikuti man'udnya, dia ada kecuali dia. Illa idza kana na'tan sababiyan. Kecuali bila mana na'at itu adalah na'at sababi. Fala yatba'u man'utahu fi tazkirihi wa ta'nisihi wa ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ihi. Maka dia tidak akan mengikuti man'udnya dari segi muzakkar muannas, mufrad tasniah jamak. Wa innama yatba'uhu faqat fi, dan hanya saja na'at itu akan mengikuti man'udnya sahaja pada rafa' nasab dan jar ma'rifah nakirah. Ta'rifihi wa tankirihi, ma'rifah nakirah. Senang. Okey. Habislah tu na'at. So ingat na'at ni ulama kufah panggil. Dia samanya na'at dengan sifat. Na'at ni ulama kufah panggil. Kalau sifat tu ulama Basrah panggil. So na'at pada man'ud, sifat pada mausuf. Okay. So jumpa pada next episode. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.